Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, sebelum saya teruskan kepada isu kita yang panas hari ini, saya nak tanya, apa pendapat Anda sekiranya ada ahli politik yang memang kita respect, yang sudah mempunyai pengalaman luas, yang sudah pernah menjadi Perdana Menteri, tapi usianya sudah 100 tahun, yang kita boleh lihat tidak lagi mampu ke sana ke sini untuk melakukan kerja seperti ketika waktu muda beliau dahulu. Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya amat respect Tun Mahathir kerana beliau adalah bekas Perdana Menteri, sangat berjasa kepada tanah air kita. Tetapi di saat usia Mahathir yang sudah 100 tahun, ramai yang mulai mempersoalkan, ramai juga mulai memberikan pendapat kepada Tun Mahathir supaya rehat saja, tenang saja di rumah. Antara penyebabnya bukan saja faktor usia, tetapi kerana telah kalah teruk pada PRU 15 yang lalu. Terbaru saudara-saudara, ada satu kenyataan Mahathir kepada ahli UMNO ataupun kepada parti UMNO yang akan menimbulkan banyak pandangan daripada netizen. Oke, sebelum saya kongsikan, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, sakit pinggang, sakit badan, demam tak pandai sembuh, batuk-batuk tak pandai sembuh, mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Pasti sembuh sekiranya Anda mempunyai ikhtiar. Saudara-saudara, produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda berminat dan ingin mendapatkan maklumat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi nombor yang tertera. Saudara-saudara, melalui Facebook page Dr. Mahathir bin Mohamad, wahai ahli UMNO, kamu sudah hianati perjuangan ibu bapa dan datuk nenek kamu untuk kemerdekaan tanah Melayu. Anda setuju atau tidak kenyataan Tun Mahathir? Yang kedua, hari ini kamu sokong tindakan menghapuskan kemerdekaan yang mereka berjuang dahulu apabila mempersetujui perjanjian meletak negara tercinta ini di bawah kuasa Amerika Syarikat. Kamu utamakan kepentingan diri kamu dan gadai tanah air. Anak cucu kamu akan kutuk perbuatan kamu. Tak perlu kamu pertahan perjanjian ini. Selain dari bersetuju membeli hampir 1 triliun ringgit barangan Amerika, kamu bersetuju menyokong dasar dan tindakan Amerika. Kamu juga setuju merujuk kepada AS segala tindakan dan dasar hubungan Malaysia dengan negara lain supaya tidak bertentangan dasar dan tindakan AS. Keberanian Malaysia sudah tidak ada lagi. Segala-galanya ditentu oleh AS. UMNO sudah jadi pengkhianat kepada bangsa Melayu. UMNO tidak lagi berjuang untuk bangsa, negara dan agama. Bagi ahli dan wakil rakyat UMNO, perjuangan hanyalah untuk kepentingan diri sendiri. Pengkhianatan kamu akan tercatat dalam sejarah negara. Dr. Mahathir bin Mohamad, 12 November 2025. Sebelum saya teruskan kepada isi yang seterusnya, apa komen Anda setelah Tun Mahathir membuat kenyataan ini secara terbuka? Ada pula komen yang saya lihat, serangan diberikan terhadap Mahathir. Wahai Tun, sudahlah berpura-pura jadi penjaga kemerdekaan. Zaman Tun dulu pun Malaysia sudah lama tunduk pada kuasa asing. Cuma bezanya dulu Tun yang tanda tangan. Sekarang bila bukan Tun yang pegang kuasa, semua salah orang lain. Bila Tun yang buat semua jadi, strategi pembangunan. Lucu bila orang yang paling lama memerintah, paling banyak berhutang, paling banyak rosakkan institusi, tiba-tiba muncul semula cakap soal pengkhianatan. Rakyat sudah celik, Tun, kami tahu siapa yang gadai maruah bangsa demi kuasa. Ada pula komen, Tun tubuh parti politik untuk gantikan UMNO, tapi gagal. Akhirnya Tun terbuang. Sudahlah Tun, dulu rakyat sanjungi Tun. Tapi semakin Tun berusia, semakin meroyak. Cukuplah Tun, lepas Tun kembali jadi PM kali kedua. Apa sudah jadi kepada Malaysia? Punah. Ekonomi terus merundum.
Kalaulah Tun tak campur urusan negara, pastinya wawasan 2020 yang Tun impikan berjaya. Selagi kami ada yang kata bekas PM 22 tahun, 22 bulan, hilang deposit di kawasan sendiri. Ada yang kata kata-kata dari Bapak Perpecahan Melayu. Hasilnya, walaupun menjadi PM selama 24 tahun dan bergelar negarawan, tetapi ditolak sepenuhnya oleh orang Melayu sendiri. Berehatlah Tun, PRU lepas pun hilang deposit. Jadi itu adalah beberapa serangan yang diterima oleh Tun Mahathir. Nah, saudara-saudara, pastinya ada juga memuji tindakan Tun, ada juga yang bersetuju. Tapi, adakah ini bukti bahwa Tun Mahathir sudah tidak relevan lagi? Adakah ini bukti Tun Mahathir sudah perlu berehat? Nah, saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, bercakap tentang isu yang panas baru-baru ini. Lawatan PMX ke Sabah, akhirnya telah ada satu klip yang viral. Ada yang bertanya kepada PMX berkaitan dengan 40% hak Sabah. Akhirnya Anwar Ibrahim tidak lari tetapi menjawab kenyataan ini, bahkan Sabah menyambut baik keputusan bersejarah ini. Saudara-saudara, dalam pada itu pilihan raya negeri 17 Sabah yang akan diadakan tidak lama lagi akan diadakan pada penghujung November ini. Kerajaan Negeri Sabah menyampaikan penghargaan kepada PM Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Jemaah Menteri Persekutuan atas keputusan bersejarah untuk tidak membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang mengesahkan semula hak perlembagaan Sabah terhadap pemberian khas 40%. Saudara-saudara, ada persoalan yang saya nak timbulkan lah. Bila Anwar buat kenyataan ini, selepas Iwan Benedik keluar daripada kabinet, dan juga beberapa ketika selepas itu PH keluar, APCO keluar daripada PH, APCO keluar daripada PH, dan masa yang sama Iwan Benedik adalah pengurusi PH Sabah, dan ini akan menimbulkan banyak pertanyaan, persoalan daripada pengundi PH dan pengundi APCO. Nah, apa yang berlaku kepada keadaan ataupun situasi politik di Sabah setelah perkara-perkara ini timbul, yaitu peletakan jawatan Iwan Benedik dan keputusan Persekutuan berkaitan dengan pemberian khas 40% ini. Oke, sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah terapi imun transfer factor. Oke, kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, dan ingin mencari ikhtiar sembuh, terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Ramai sudah mulakan langkah bijak ini. Anda bila lagi. Sekiranya Anda mahu mendapatkan tips dan maklumat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Produk ini selamat, halal, dan semula jadi. Oke, saudara-saudara, PRN 17 Sabah. Ada yang mulai mempersoalkan. Antaranya adalah dengan peletakan jawatan Iwan Benedik dengan APCO keluar PH. Ada yang kata PH akan tumbang di Sabah, PH akan kurang sokongan. Mungkin juga, tapi mungkin tidak. Ada yang kata gabungan baru akan dibentuk, APCO keluar PH. Ada yang kata mungkin lebih baik APCO bergabung dengan STA dan juga SCPP. Ada juga berikan cadangan APCO, STA, SCPP warisan bergabung. Ada yang kata mereka tidak mau JRS PHBN ini disokong. Jadi itu adalah beberapa cadangan daripada netizen. Banyaklah saya nampak di ruangan komen. Saya memang setuju, tapi dalam masa yang sama tidak setuju 100%. Nak cakap setuju tidak juga, nak cakap tidak setuju pun tidak juga. Tapi pasti apa-apa keputusan yang dibuat pasti akan memberikan kebaikan kepada rakyat Sabah khususnya. Jadi apa yang berlaku kepada situasi politik di Sabah setelah APCO keluar PH? Itu adalah cadangannya lah. APCO mungkin boleh bergabung dengan STA, SCPP, dan warisan. Mungkin boleh menubuhkan gelombang putih, sebab kita sudah ada black wave.
ataupun gelombang hitam yang dipimpin oleh Datuk Verden Bahanda. Dan beberapa nama calon pun sudah diumumkan. Jadi sama ada gelombang hitam vs gelombang putih, ataupun gelombang hitam dan gelombang putih vs JRS PHBN pun tidak mustahil juga, karena kita boleh lihat banyak kerusi yang akan dipertandingkan, banyak tempat, banyak dun yang akan dipertandingkan. Jadi pasti ada pertemuan di antara JRS PHBN, gelombang putih dan gelombang hitam. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, yang pasti apa yang saya boleh pandangan dan insting saya adalah sekiranya gelombang hitam menang lebih daripada 5 ataupun hingga 10 kursi, saya yakin mereka pasti akan menyokong kerajaan. Dan begitu juga gelombang putih yang saya cakap sebentar tadi. Walaupun mungkin saya tidak pasti ada pengumuman rasmi atau tidak berkaitan dengan gelombang putih, tapi tidak mustahil untuk APCO, STA, SAPP dan warisan untuk menubuhkan gelombang ini ataupun gerakan ini. Jadi menurut Anda saudara-saudara, kalau mana-mana pun situasi ataupun mana-mana pun tim-tim yang saya sebut sebentar tadi boleh menang, siapa pula calon ketua menteri Anda? Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu yang lebih panas. Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana. Jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada 2 warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex Smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak.